نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang berusaha jatuh kuasa muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadap Allah atas limpahan kurniaan hinayah hidayahnya dapat kita bertemu lebih hampir 2 atau 3 tahun. Last kali pertemuan kita di surau yang penuh barakah ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Kerana Selangor sekarang ni bukan saja ekonomi membangun, bahkan pengajian juga membangun. Kalau nak ikut ni kali kelima, wakil jawatankuasa tuan-tuan try. Saya free tak free malam ni. Alhamdulillah, kebetulan patutnya saya di kawasan Kajang malam ni kuliah. Tapi al-maklum lah, Kajang sekarang tengah berperang. Jadi kebetulan masjid yang saya patut kuliah malam ni, YB calon nak mari. Jadi dia minta laluan. Tak apalah. Selepas tu alhamdulillah wakil tuan-tuan mesej tanya free tak malam ni. Alhamdulillah. Maka dapat kita bertemu sekali lagi pada malam ini, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sedar atau tidak, tahu atau tak tahu tuan-tuan, kita berada di akhir zaman. Sekarang ni kalau tuan-tuan dengar tazkirah, khutbah, semua sudah menceritakan tentang kita berada di akhir zaman sekarang ni. Di hujung-hujung zaman, makna hujung dunia. Kerana Allah Ta'ala beri manusia ni hidup atas dunia ni 5 fasa sahaja. Kalau Shah Alam ni sampai ada section 23. Tapi Allah Ta'ala bagi kita hidup atas dunia ni 5 fasa saja. 5 zaman. Iaitu zaman yang pertama turunnya Nabi Adam dan Hawa ke dunia. Ini zaman yang pertama. Sehinggalah kepada diangkatnya Nabi Isa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa salib. Ini zaman yang pertama yang dipanggil zaman permulaan manusia, kehidupan manusia. Bagaimana kita lihat kisah para Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula daripada Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa. Permulaan manusia diperkenalkan kepada Tuhan. Nak diperkenalkan kepada Tuhan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kalau kita baca sirah, pelbagai-bagai kaedah dibuat oleh Nabi dan Rasul ketika itu. Berapa ramai je yang menurut apa yang diperkatakan oleh Nabi dan Rasul ketika itu. Tuan-tuan sendiri maklum, kalau nak cerita tak cukup apa yang kita nak bincangkan pada malam ini. Maka itu dipanggil zaman yang pertama, iaitu zaman permulaan kehidupan manusia untuk mengenal Allah. Kemudian Allah uji manusia pada zaman yang kedua atau fasa yang kedua, bermulanya diangkat oleh Allah Nabi Isa alaihissalam hampir 600 tahun lebih. Ada kata 600 tahun tepat, ada kata 600 tahun lebih. Ala kulli hal tuan-tuan, terlalu panjang masa Allah Ta'ala uji manusia yang dipanggil zaman jahiliyah. Yang mana setelah Allah angkat Nabi Isa alaihissalam, tidak ada Nabi dah selepas itu Allah utuskan. Melainkan Nabi yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Taurat dan Injil, iaitu Ahmad, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dipanggil zaman jahiliyah, daripada pengangkatan Nabi Isa alaihissalam oleh Allah sehinggalah kepada pelantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil zaman jahiliyah, yang mana manusia tidak ada petunjuk. Manusia ikut sukaku. Masa tu manusia ikut sukaku. Cuma ada segelintir
yang mengambil ajaran-ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu sebab bila orang kata pasal kalimah Allah ni, isu kalimah Allah ni, hanya untuk orang Islam sahaja, bukan untuk bukan Allah kalimah Allah ni tidak terpakai kepada orang bukan Islam. Macam mana nama bapa Nabi Muhammad boleh jadi Abdullah? Macam mana nama bapa Nabi Muhammad SAW boleh jadi Abdullah? Ini yang kita kena faham. Bahawa mereka dah kenal Allah lebih awal daripada kita. Mereka dah kenal Tuhan lebih awal daripada kita. Cuma perangai mereka ni, ni perangai mereka ni. Ni nama perangai, kata orang Perak, perangai manusia. Minta maaf lah tuan, teman ni orang Perak. Kalau tergelincir tu minta maaf lah. Serupai je. Kan main lagi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Nampak? Bagaimana boleh nama Abdullah? Ini. Itu sebab bila nak bercakap, bila kita nak menerangkan tentang Islam, yang paling utama kefahaman, ilmu. Jangan main terjun aja. Itu yang jadi, itu yang akhirnya kalau kalimah Allah tu jadi cerita seperti si luncai dengan terjun dengan labu-labunya. Kan dah kena sekali. Baik, tak apa, kita tinggalkan cerita luncai tu, tuan-tuan. Kemudian masuk fasa yang keempat. Minta maaf, ketiga. Iaitu zaman ketiga bermulanya, iaitu pengiktirafan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Sehinggalah jatuhnya kerajaan Khalifah Ar-Rasyidin yang terakhir, iaitulah kerajaan Uthmaniyah di Turki. Ini dipanggil zaman cahaya. Setelah manusia berada dalam kegelapan di zaman jahiliyah, Allah mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Akhirnya Nabi telah membawa manusia ke satu tahap, iaitu tahap manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala, bermula daripada kota Madinah sehinggalah kepada Fathul Mekah, iaitu pembukaan kota Mekah. Dan terus dipimpin Islam ini oleh para sahabat, sehinggalah kepada kerajaan Islam Uthmaniyah di Turki jatuh. Akhirnya disitulah penutup kepada zaman yang keempat atau fasa yang keempat, ketiga tadi, iaitu zaman cahaya. Dan masuk zaman yang keempat atau fasa yang keempat, bermula daripada jatuhnya kerajaan Uthmaniyah di Turki, sudah masuk zaman yang keempat yang dinamakan zaman fitnah terhadap Islam. Sehinggalah berkecamuknya, bergolaknya negara-negara Arab, khususnya Syria yang tuan-tuan lihat pada hari ini. Itu sebablah zaman fasa yang keempat baru saja berlalu, yang dipanggil zaman fitnah. Kita lihat bagaimana Islam ditekan di seluruh dunia, yang diketuai oleh musuh ketat Islam, iaitu Yahudi laknatullah, melakukan fitnah bermacam-macam terhadap Islam sehingga menyebut Islam ini teroris. Dan mereka sanggup pula, penghujung zaman mereka ni, mereka sanggup pula melakukan suatu adegan drama, iaitu melanggar WTC, nak menunjukkan bahawa ketika itu mereka kemuncak kepada mereka untuk menjatuhkan Islam, memfitnah Islam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, itu sebab itu kemuncaknya, sehingga kan seluruh dunia, dunia Islam diceroboh, ditangkap kepada mereka-mereka yang kononnya dikatakan militan Islam. Tak lari juga dalam negara kita, tuan-tuan pun tahu, Al-Maunah lah, dan bermacam-macam lagi. Ditangkap manusia yang tak bersalah, dikatakan ketua KMM, ketua militan Malaysia yang tak pernah wujud pun, yang tak pernah wujud, ditangkap, dikata menjadi ketua, akhirnya mengembala kambing, mengembala kambing apa nama kambing, apa dia,
Anak Tok Guru ni Aziz lah. Ya, tak tahu. Ni Abdul. Kan mengembala, akhirnya keluar daripada kemunting kan dia mengembala. Akhirnya kawan tu mengembala. Apa ke nama? Aku pula lupa benda lah. Tadi dah hafal dah. Ya. Tuan-tuan. Apa dia? Ni, minta maaf, ni Adli. Ni Abdul lah. Ni Adli. Ya. Dituduh sebagai ketua KMM. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Inilah fitnah, zaman fitnah yang telah berlalu. Dan masuk zaman terakhir yang disebut sebagai akhir zaman, yang banyak hadis Nabi SAW menyebut tentang kisah apa yang berlaku di akhir zaman ini, tuan-tuan. Yang akan berlaku. Itu sebabnya bila berlaku isu-isu yang tuan-tuan lihat hari ini, jerbu dikaitkan dengan akhir zaman. Ya, kemudian apa lagi? Banjir, ya, dan sama waktu dengannya, sehingga kapal pun hilang. Tiba jumpa balik. Ya, tu tuan-tuan cari sendirilah maklumat. Ya, biarlah saya simpan dalam dada saya cerita tu. Ya, tapi kalau nak, pulut dua talam lepas ni. Pengerah adalah bomo bomo sat lagi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita berada di akhir zaman. Sebagai umat yang beriman, yang percaya akan akhir zaman, yang percaya bahawa dunia ni akan kiamat. Dan yang percaya selepas ini kita akan pergi satu alam yang terakhir perjalanan kita, iaitu alam akhirat. Bersiap sedialah tuan-tuan. Ya, bersiap sedia. Ya, bersiap sedia. Walaupun Nabi SAW tak seperti Nabi Nuh, meninggalkan umatnya dengan kapal, dengan bahtera. Ya, Nabi tak tinggalkan kita dengan bahtera. Walaupun cerita Titanic tu di zaman Rasulullah SAW, kan, makna zaman Nabi lah, akhir zaman ni cerita Titanic. Tapi yang Nabi SAW tinggalkan dua perkara. Ya, yang mana Nabi sebut, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara selagi mana kamu berpegang. Saya tak mau sebut dengan tuan-tuan ni pegang tu. Sebab orang Melayu ni bila sebut pegang, dia pegang sampai kedua. Ni masalah orang Melayu, dia kena pecahkan bahasa. Ya, iaitu berpegang, mengikut, melaksanakan. Kata Nabi SAW, dua perkara ini, selagi itu kamu tidak akan sesat. Makna tidak akan terjadi apa-apa pada kamu. Dan kamu akan aman, kamu akan bahagia, ya, duduk di atas kebenaran Allah Subhanahu wa taala, iaitulah Al-Quran, kitabullah was sunnati. Bila sahabat tanya, Nabi jawab kitabullah was sunnati. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Itu sebab hari ini kita lihat, ya, di akhir zaman ni bermacam-macam peristiwa yang positif dan berbagai peristiwa yang negatif. Yang positifnya, Nabi sebut dalam satu hadis akhir zaman, kamu akan melihat manusia ini, ya, akan datang kepada Islam. Ya, akan datang kepada Islam. Tetapi kata Nabi SAW, seperti buih di lautan. Ya, itu sebab hari ini ramai manusia kembali kepada Islam. Kita lihat, ya, bagaimana perubahan-perubahan. Kalau sektor selebriti kita katakan, ya, kalau orang kampung kita berhijrah, orang tak heran. Setakat orang kampung dia tahu. Jiran kita ke dia semayang, dah bertobat gamak dia ni, rajin datang surau. Setakat ni. Tapi yang kita lihat selebriti. Bagaimana berbondong-bondong selebriti yang berhijrah. Ya, baik di dalam negara maupun di luar negara. Dan juga orang-orang yang berkepentingan, yang ada pengaruh, ya, di atas dunia ni juga. Akhirnya, ya, nampak jalan kebenaran. Inilah titip-titip permulaan zaman akhir zaman yang mana dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Islam akan bangkit kembali. Ya, Islam akan bangkit kembali. Kalau kita lihat sejarah, tuan-tuan, sejarah kebangkitan, sejarah kejayaan suatu bangsa di dunia ni, ya, sejarah telah membuktikan kejayaan suatu bangsa di penggiliran, ya, dipenggilirkan antara timur dan barat. Bermula daripada bangsa Qibti, ya, bangsa Qibti di timur, ya, bangsa Qibti di timur. Kemudian Yunani barat. Kemudian Farsi timur. Kemudian Romawi barat.
Kemudian Arab zaman Rasulullah timur. Ya, dan kini Amerika Barat yang menguasai dunia, yang sedang menurun pengaruh penguasaannya hari demi hari. Ya, tuan-tuan. Ya, jadi siapakah yang terakhir? Daripada mana? Tadi Amerika, daripada Barat. Itulah yang terakhir ini daripada Timur. Ya. Dan Timur kita tahu. Ya. Kalau Timur Tengah tu negara Arab lah. Ya. Dan Timur sekarang ni di belah kita, ya, di Asia, dia panggil Timur Asia. Ya, ataupun Asia Timur. Ya, kita Indonesia, Thailand. Ya, tapi kalau negara Islam yang ada Malaysia lah. Negara orang Islam, bukan negara Islam. Ya, negara orang Islam Malaysia, ya, Brunei, Indonesia, ya, apa lagi? Ya, itu je lah. Maka ya, yang terakhirnya iaitu pengaruh bangsa yang akan berjaya di dunia ini iaitu daripada timur. Jadi hari ini persoalan banyak, apakah daripada Malaysia, daripada Indonesia atau pada Brunei. Kita lihat pula Brunei hari ini dalam keadaan sibuk dunia hari ini nak menjaga kepentingan, ya, untuk menjaga harta dan kepentingan. Brunei telah mengambil satu langkah yang cukup besar, tindakan cukup besar, iaitu mau mengikut, ya, iaitu syariat Allah Subhanahu wa taala dalam membentuk negaranya. Ini yang kita dapat kita lihat, tuan-tuan, pada hari ini. Dalam keadaan kita hari ini di Malaysia, sekelompok manusia sedang berusaha untuk membangunkan negara ini dengan mengikut perintah Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama ada kekangan, tentangan. Ya, di Indonesia juga begitu, dalam keadaan, ya, begitu juga. Ada sekumpulan manusia yang bangkit untuk menegakkan syariat Islam. Dan sebilangan juga menentang. Tetapi dalam penentangan itu ada sinar cahaya nak menunjukkan bahawa Islam akan bangkit di negara-negara yang kita sebutkan tadi. Tuan-tuan ini rahmati oleh Allah. Timur pula, Timur Tengah pula, seperti negara-negara Arab yang dulunya pernah berjaya bangsa mereka, iaitu pada kali yang keempat. Ya. Kali yang kelima mereka pernah bangkit menjadi suatu bangsa yang cukup berjaya. Sehingga kan Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Ibn Khattab menyebut, ya, iaitu kemuliaan bangsa Arab bukan kerana bangsa Arab, bukan kerana Arab, tetapi kemuliaan bangsa Arab kerana Islam. Ya, sehingga Islam ketika itu dipimpin oleh negara Arab memerintah 2/3 dunia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Ya. Jadi inilah zaman, akhir zaman yang perlu kita faham, dan yang paling utama sekarang ni, tuan-tuan, bawalah diri kita, iaitu kita dekat dan kita duduk di landasan yang betul, iaitu landasan Islam yang sebenar menurut Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, itu baru mukadimah, belum start lagi, baru kita nak start, tuan-tuan. Ya, iaitu apa yang saya nak bacakan ialah sebuah hadis akhir zaman, yang mana Nabi SAW menyebut dalam suatu hadis terdapat 3 jenis penyakit agama. Umatku, kata Nabi SAW, di akhir zaman akan dihinggapi dengan 3 penyakit, iaitu penyakit agama. Kita ni orang Melayu, kalau dengar, orang Malaysia ni kalau dengar penyakit memang takut. Ya, cukup takut dengar penyakit. Ya tak? Ya. Dan kita hari ini dilanda banyak penyakit, tuan-tuan. Ya. Dan kebanyakannya mati kerana penyakit. Ya. Itu sebablah, tuan-tuan, penyakit semua orang takut. Tak ada yang tak takut. Ya. Ya. Ada orang dapat tahu dia sakit kanser, tuan-tuan, terus mengasingkan diri, duduk dan dia mengasingkan diri. Ya. Ada orang tahu dia sakit kronik, tuan-tuan, perubahan mendadak sikap dia sehingga menjadi pendiam, pasif, tak mau berkawal, tak mau bergaul dah. Kenapa? Kerana dihinggapi penyakit. Penyakit kencing manis, darah tinggi, urat berlipat, apa semua ni, tuan-tuan, tidak akan menghalang untuk seseorang tu masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan makna saya kata suruh cari penyakit, balik kan cari pula penyakit.
Ya, buat apa tu bang? Minum minyak, sawit banyak. Pasal apa? Kolesterol. Tak takut ke? Tak apa. Ustaz kata tak halang masuk syurga. Jangan loro bendui sangat. Ya, penyakit-penyakit yang kita hinggapi hari ni, penyakit ni tidak akan menghalang kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita manusia yang layak besok di akhirat. Walaupun kecil mana tahap yang paling kronik sampai terpaksa dipotong kaki dua-dua belah, dia tidak akan menghalang kita untuk masuk syurga Allah. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, penyakit yang Nabi sebut ini amat bahaya. Kenapa dia amat bahaya? Ya, kerana dia memberi peluang cerah masa depan kita untuk masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu yang Nabi sebut yang pertama, pemerintahan yang zalim. Ya, di akhir zaman nanti umatku akan dihinggapi 3 penyakit. Yang pertamanya pemerintahan yang zalim. Yang keduanya ulama as-suq. Ya, dan yang ketiganya orang jahil tidak sedar dirinya jahil. Saya tak tahu tuan-tuan perasan ke tak perasan kehidupan kita pada hari ini. Kalau inilah yang berlaku, maka inilah zamannya akhir zaman. Ada tak pemerintahan yang zalim? Dua saat pada sekarang. Ya. Ada tak ulama as-suq? Bukan ulama pasar. Tu suq. Ni suq. Iaitu ulama jahat. Saya uraikan. Dah ada tak zaman sekarang ni orang yang jahil tak sedar diri dia jahil? Cukup ramai. Cukup ramai nak jadi hero Islam. Sat lagi juga kita huraikan. Kita pergi satu persatu tuan-tuan. Yang pertama yang Nabi sebut, Nabi SAW sebut pemerintahan yang zalim. Ya. Iaitu tindakan pemimpin yang menyebabkan kehancuran manusia, khususnya umat Islam. Ini antara tanda-tanda kepada pemerintah yang zalim, bila pemimpin, ya, tindakan pemimpin menyebabkan rakyat ataupun masyarakat berpecah belah. Dia bukan menyatukan, dia pecah belah pula. Dalam firman Allah dalam surah Ibrahim, pada ayat yang ke-28, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum darul bawar, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tidakkah kamu perhatikan orang yang telah menukarkan nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Lalu neraka jahanamlah tempat mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ya, ayat ini iaitu tindakan pemimpin yang menyebabkan kehancuran pengikutnya atau rakyatnya. Apabila kufur kepada nikmat Allah Ta'ala serta mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ayat ini menyebut, tidakkah kamu perhatikan, iaitu orang yang telah menukarkan nikmat Allah dengan kekafiran. Iaitu pemimpin yang mana dulunya sesebuah masyarakat atau sebuah daulah negeri itu mereka dipimpin oleh orang-orang yang saleh. Maknanya pada awal dulu pemimpin-pemimpin mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, dididiknya menjadi orang yang beriman. Tetapi dalam satu peringkat, suatu masa datang pemimpin yang baru, mereka menukarkan keimanan kepada kekufuran. Inilah tanda kepada pemerintahan yang zalim. Ya, tanda-tanda pemerintah yang zalim. Ya, dulu pemimpin yang lalu mengajak manusia, mendidik manusia ke arah beriman kepada Allah, ke arah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba datang satu pemimpin yang baru, mereka menukar daripada tunduk kepada pemerintahan Allah, bertukar menjadi kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Negara kita sendiri, tuan-tuan, sebelum kemerdekaan Malaysia, kita baca sejarah balik, sampai hang tuah pun orang cakap ulama. Walaupun sampai hari ini saya tak percaya. Ya, ya. Walaupun sampai hari ini saya tak percaya.
Ya, tak percaya pasal tak ada bukti lagi. Adakah dia ulama? Kita dulu dipimpin oleh para ulama. Dan memperjuangkan kemerdekaan sendiri adalah para ulama. Ya. Tetapi bila mana kemerdekaan berlaku dalam negara kita, sikit demi sikit apa yang diwujudkan oleh para pemimpin dahulu mula terhakis. Tak payah jauh, tuan-tuan tengok sini ketua kampung. Kalau ketua kampung Perak lah, saya tak tahu negeri lain. Kalau Perak dulu tuan-tuan, ketua kampung itulah tok imam, ketua kampung itulah jurunikah, ketua kampung itulah orang yang baca tahlil, orang yang menguruskan jenazah. Sebab ketua kampung dulu lain. Ya, ketua kampung dulu lain. Corak dia mengajak manusia kepada mendekatkan diri kepada Allah. Tapi cuba tengok zaman makin ke depan, ketua kampung nak suruh jadi imam pun menggigil. Tapi bukan ketua kampung sini tak ada ketua kampung kan? Ada. Ahli majlis. Ada. Ya, betul. Kampung saya lah ni. Bukan cerita kampung, bukan cerita Sesi 8 ni. Kampung saya, ni ketua kampung. Ya, suruh urus jenazah pun menggigil. Dia menggigil. Nak menunjukkan bahawa kepimpinan semakin longgar kepada agama, semakin meninggalkan. Ya. Tengok cerita Melayu lama lah. Tuan-tuan tengok cerita Melayu lama. Tak? Ketua kampung semua serban. Ya. Wah, ketua kampung kalau tak jadi imam pun duduk belakang imam. Tak? Cerita-cerita Melayu. Itulah kesan-kesan. Cerita Melayu ni kesan-kesan daripada apa yang telah ditinggalkan. Ya. Apa yang telah ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu daripada kita, tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga dengan negara-negara lain, seperti negara Arab juga begitu. Dulu dipelopori oleh para ulama yang menjadi pemimpin, sultan yang beriman kepada Allah. Kalau tuan-tuan baca sejarah pemimpin-pemimpin Arab, ada yang sultan duduk hidup, ya, rakyat lebih kaya pada dia. Dan ada sultan yang mendahulukan rakyat daripada dia, menunjukkan bagaimana keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, tanda kepada pemerintah yang zalim, ya, menjadikan rakyat berpuak-puak, ya, dan menindas puak yang tidak sependapat dengannya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang kedua. Ya, sekumpulan pemimpin yang mana menjadikan rakyatnya berpuak-puak, ataupun golongan mereka-mereka yang dipimpinnya menjadi berpuak-puak, dan dia akan menekan, menindas mereka-mereka yang tidak sependapat dengannya. Tak tahulah kalau tak ada lagi waktu sekarang, saya pun tak tahu. Ya, dalam surah Al-Qasas pada ayat yang keempat, Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fir'aun ala fil ard wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Firaun telah berbuat sewenang-wenangnya, yakni berlaku zalim di bumi dan menjadikan penduduk-penduduknya berpecah belah. Inilah pemimpin yang pertama zalim atas dunia yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yang mana dia berbuat, ya, iaitu rakyatnya berpecah belah, penduduk-penduduk berpecah belah, rakyat berpecah belah, menjadi berpuak-puak. Dia menindas segolongan daripada mereka, yakni Bani Israel ketika di Mesir. Ya. Dia menyembelih anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sesungguhnya dia Fir'aun termasuk orang-orang yang membuat kerosakan. Ini sifat pemimpin yang zalim. Ya, dia memecah belahkan rakyat, ya, dan menindas rakyat yang tidak sependapat, segolongan yang tidak sependapat dengannya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, itu sebablah kita kena lihat akhir zaman ni. Inilah yang berlaku. Ya. Tapi kita tak berlaku lagi ya dalam negara kita semacam ni. Nak tengok kat respon tuan-tuan ni. Ya. Itu sebab bila orang cerita tentang pecah belah, rujuk Quran lah. Ya. Ni ustaz yang kena. Ustaz dicop sebagai orang yang pecah belah. Itu yang sedih. Ya. Itu yang Ustaz Kazim tak nak ceramah dah. Dekat luar nak ceramah dalam TV saja. Ya, kalau dah jodoh senang. Ya betul, ceramah kalau dah jodoh, kalau saya ceramah, saya pun masuk TV. Macam Ustaz Kazim. Memang orang baginya. Anytime Astro ambil. Anytime TV3 ambil saya jadi. Tapi kalau ceramah macam ni, ada harapan tak? Agak-agak. Ada harapan agak-agak tuan-tuan. Kata orang Perak tak siar teman. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pecah belahnya tengok Quran. Apa Allah sebut? Bagaimana umat Islam boleh pecah belah? Ya. Pecah belah ni dua sebab. Sama ada pemimpin ataupun orang munafik. Itu je yang menyebabkan pecah belah umat Islam. Sama ada pemimpin tu sendiri ataupun kalau pemimpin tu baik dalam masyarakat Islam tu, ada kalangan orang munafik. Itu je yang menyebabkan pecah belahnya umat Islam. Ini bukan ustaz, bukan kuliah. Ya, kuliah disekat, ceramah tak dibagi. Sebab apa? Pecah belahkan masyarakat Islam. La ilaha illallah. Mujurlah Jais dah jadi Ahmad Jais dah sekarang. Ya. Kajilah. Kaji. Apa sebab? Ya, pecah belah tu ikut Quran. Kalau kita orang benar beriman. Macam hari ni lah. Hilang kapal terbang. Tak? Kerana Bomo marah nak lempang Khairi Jamaluddin. Sebab Khairi jawab. Dia tak tahu satu Malaysia nak lempang dia. Bomo pun cerdik juga. Allahu Akbar tuan-tuan. Ya, betul-betul. Inilah dia masalah. Bila ada kebenaran kita tak nak ikut, kita dah serupa orang yang tekotang kanting. Kata orang Perak, tekotang kanting yuk. Gitu. Buat tu tak kena, buat ni tak kena, buat tu tak kena, buat ni. Pasal apa? Tak nak ikut kebenaran yang ada. Tak mau ikut Quran. Tak mau ikut sunnah Nabi SAW. Ditimbulkan pula balik. Dah 20 tahun dah difatwakan Mamat ni. Ya, Kasim Baba, aku sebut marah ni pasal baru ni Ustaz Zamihan. Ya, yang daripada KDN. Dia bawa NGO dia yang nama Aswaja. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Oh, sekarang banyak NGO Islam. Ya. Pergi jumpa Kasim Baba ni. Ya. Ni saya sebut ni pasal saya geram, berapa geram pasal dia kedegak kata orang Kedah. Degil. Ya, berdialog dengan Ustaz Zamihan. Ustaz Zamihan kata ni jelaskan pada dia. Dia kata saya punya kenyataan tetap betul, dia kata. Saya dah kaji 39 tahun, dia kata. Apa yang saya nyatakan, saya petikaikan, itulah yang betul. Dia ingat ya, kajian kawinkan lembu dengan kambing ke? Walaupun 100 tahun kajian kita, ini masalah asas, iaitu masalah hukum. Hadis ini dalilnya datang dalam Al-Quran. Bila nak kaji sesuatu perkara, mesti kaji pada perkara yang asas, iaitu Al-Quran. Kita bukan boleh ikut kajian kita 39 tahun. Saya kaji bahawa ya, wanita pula kena dibagi kuasa untuk ceraikan suami. Boleh tak boleh? Tak boleh, ini hukum. Qat'i. Ini bukan sains. Nak kacukkan lembu dengan kambing, saya memang boleh. Boleh dah cakap, aku pun boleh terima, aku boleh ikut Kasim Baba. Bela binatang kacukkan.
Masalah sekarang ini masalah hukum. Dia mempertikaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti mempertikaikan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini senyap. Ya, senyap sampai hari ini. Cuba Syiah hari itu. Oh ya Allah. Tu saya kata dia orang jahil. Tak sedar diri jahil pun cakap juga pasal Syiah. Sampai nak terputus urat leher bercakap pasal Syiah. Pasal apa? Ya, tak cukup Menteri Agama, Menteri Pertanian pun cakap, Menteri Sukan pun cakap, semua menteri nak bercakap pasal Syiah. Pasal apa? Pasal ada kaitan dengan orang politik yang bukan sepasukan dengan dia. Itu yang ditekan. Digemburkan satu negara. Tapi bila isu si Kasim Babang ni senyap. Pasal apa pula? Pasal yang terlibat tu VVIP dia. Ya, VVIP demo. Tu dia diam. Ini namanya double standard. Saya nak tanyalah tuan-tuan malam ni, antara Syiah dengan si Kasim Babang ni, mana lebih berat kilogram dia? Syiah ni, dia menolak, Syiah yang menolak sahabat. Ya, yang menolak sahabat hanya menerima Ali seorang saja. Kita boleh fatwakan dia sesat. Baik, saya setuju. Tapi si Kasim Babang ni bukan sahabat, dia tolak. Dia tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana lebih berat kilogramnya? Dua sahabat sekarang. Kenapa tak dibenteras habis-habisan? Ya, kemudian tak dinasihat kepada orang yang menyokong tu, mempertahankan tu. Dia bukan anti hadis. Orang yang kata dia anti hadis. Sebab orang kata tu dia tak dapat berhujah dengan dia. Saya pun dituduh anti Cina. Ya. Tak, ini kenyataan, tuan-tuan jangan marah saya. Ini kenyataan, hakikat. Kalau tuan-tuan seorang Islam yang beriman, adil. Mesti adil. Saya tidak menangkan mana-mana. Ya. Tak menangkan mana-mana. Cuma kita nakkan keadilan tauhid ni, bukan keadilan orang politik, mampus dia lah. Minta maaf lah. Nak kata mak sabu tu Syiah, tuan-tuan kata lah. Saya peduli apa? Ya, tanyalah dia. Ya, masalah orang yang tanya tu pun dia pun tak faham Syiah tu apa. Itu masalahnya, dia pun tak faham Syiah tu apa. Ya. Orang kata sesat, dia pun kata sesat. Tapi dia tak faham apa tu Syiah. Yang kata Syiah dia tak faham, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah pun dia tak faham benda. Tapi nak isytihar bahawa kita ni akidah golongan Islam yang berpegang kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi faham tak prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ni? Kalau perempuan dah dedah macam ni, nampak rambut, nampak aurat apa semua, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ke dosa pada sekarang? Itu sebab bahaya, tuan-tuan. Bahaya mereka membawa persoalan akidah ni, bahaya. Tuan-tuan tengok. Orang Syiah dituduh. Orang Syiah dituduh golongan yang sesat. Tuan-tuan keluar Ustaz. Cakap Kedah pula dah apa hal. Pasal mak sabu ni. Ya, tuan-tuan pergi keluar, jumpa orang pakai skirt. Pakai skirt. Cuba tanya dia, kakak ni Syiah ke akidah Ahli Sunnah wal Jamaah? Dosa pada sekarang. Apa akan dia jawab? Syiah sesat. Saya akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Boleh tuan-tuan setuju tak? Dia tu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dosa pada sekarang. Itu sebab saya kata soalan akidah bukan boleh tanya jawab begitu, tak boleh. Dan bukan boleh isytihar, tak boleh. Allah sebut dalam Al-Quran, wahai Muhammad, katakan kepada bangsa Arab, janganlah mereka mengatakan mereka telah beriman selagi mana iman mereka tidak meresap ke dalam jiwa mereka, ke dalam hati mereka, tapi katakanlah mereka hanya Islam saja. Itu sebab orang tak berani bubuh IC. Kat IC itu beriman. Orang berani bubuh Islam. Betul tak betul? Berani esok pergi JPN ramai-ramai. Tukar Islam ni apa? Beriman. Berani? Tak berani. Agama apa? Beriman. Tak berani. Sebab beriman ni tak boleh diisytihar. Beriman ni kena buat.
Beriman ni kena buat. 3 prinsip keimanan ni. Niat pertama bil qalbi, yang kedua bil lisani, dan yang ketiga bil fi'ali. Mesti ketiga-tiga ni berjalan. Kalau tak berjalan tak boleh. Ataupun tunggu sekejap, yang ketiga ni tunggu. Biasa tu. Tudung ni tudung ni wajib ke tak, Kak? Tudung wajib. Tapi kakak tak boleh nak pakai lagi buat masa ni. Ya, nampak? Tak boleh tunggu. Yang ketiga tu, pertama hati dia kata betul. Tudung aurat ni tutup wajib. Kemudian lisan pun kata betul bila orang soal. Ya. Yang ketiga tu dia hang sekejap. Buat apa akak pakai tudung kalau akak tergedik-gedik lagi? Dia kata. Nampak? Batil iman dia, tuan-tuan. Sebab kena faham. Ini dokumen akidah, ya Allah. Nak menunjukkan kita ni. Allah, tuan-tuan. Ini rahmati oleh Allah. Nampak? Ya? Sebab kena faham. Kena faham betul-betul masalah akidah ni. Jangan main cakap, jangan main isytihar. Dengan ini, negara kita berpegang kepada prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Isytihar. Kita Islam pun belum lagi kita ni tuan-tuan, negara Islam, negara orang Islam. Atas dunia ni tak ada lagi negara Islam. Yang ada negara orang Islam. Saudi tu bukan negara Islam, negara orang Islam. Ya, cuma kelebihan dia ada Kaabah dengan Madinah kat situ. Mekah dengan Madinah. Kalau tak ada Mekah Madinah, lebih kurang 2 kali 5 dengan Malaysia. Itu pun dah hampir-hampir dah tu. Ya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini masalah yang perlu diperbetulkan balik dalam masyarakat. Masalah kefahaman akidah, masalah pencerahan tentang Islam, banyak sangat penyelewengan-penyelewengan yang tersembunyi, yang halus, yang cuba ketengahkan ke dalam masyarakat Islam supaya terhalang khususnya umat Islam ini memahami Islam yang sebenar, apatah lagi yang bukan Islam untuk memahamkan Islam yang sebenar. Itu sebab hari ni orang bukan Islam negara kita dah faham mana satu Islam yang betul, mana satu Islam yang tak betul. Sebab apa? Mereka telah nampak. Ya, mereka telah diajar tentang kebenaran. Sebab hari ini, tuan-tuan jangan heran. Orang dah mula baca ayat Quran, orang bukan Islam. Ya, dah mula sebut tentang Umar Abdul Aziz. Jangan heran. Yang pelik tu dia orang boleh perli nak ikut Umar Abdul Aziz. Habis yang kau ikut orang putih? Kau tak pelik ke? Ikut Jepun. Dulu kata mantan dulu kan. Kita kena ikut orang Jepun, matahari terbit. Padahal tak nak, Nabi SAW ada tak nak ikut. Tak pelik pula. Bila orang Cina nak ikut pemerintahan cara Umar Abdul Aziz, jadi pelik pula kita. Boleh ke dia? Betul ke dia? Habis yang hang tak betul, tak ikut, hang tak bertikai pula. Tuan-tuan, akhir zaman tuan-tuan, akhir zaman yang batil itu diketengahkan, yang benar itu, yang hak itu juga Allah Ta'ala perjelaskan. Sebab akhir zaman ni akan Allah bongkar semua kebatilan. Akan Allah bongkar ke semua. Siapa yang benar, siapa yang salah. Salah benar ni bukan kerana apa. Siapa yang benar nak ikut Allah. Siapa yang benar tak mau ikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan asas utama kezaliman yang disebut dalam Al-Quran pada surah Al-Ma'idah ayat yang ke-45. Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Panjang ayat ni tuan-tuan. Yang mana Allah Ta'ala menyatakan, dan kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahawasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan. Yang ni tuan-tuan.
Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Ini asas kepada pemerintah yang zalim. Bila sesuatu pemerintahan itu iaitu tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah pemerintahan yang zalim. Ini bukan saya kata, ni Quran kata. Baca balik ayat ni. Surah Al-Maidah ayat 45. Nampak? Dan kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat. Bahawasanya Taurat, belum Quran. Ni Taurat. Allah cerita tentang Taurat siapa? Bani Israel zaman Nabi Musa alaihissalam. Zaman Fir'aun lah ni. Ya. Iaitu bahawasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisos, ya, iaitu barang siapa mereka ni pemimpin lah yang melepaskan, makna tak melaksanakan hukum kisos, ya, penebus dosa baginya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa bagi. Mana pemimpin akan menanggung dosa disebabkan tidak terlaksananya hukuman kisos, hudud dan sama waktu dengannya. Ni ayat ni. Mesti balik tuan-tuan. Balik rumah cek. Bukan main-main. Ya. Itu sebab kita bukan main-main. Kita cakap kebenaran. Apa yang bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini bukan main akal. Ya. Nak disuruh tafsir semula Al-Quran. Yang suruh tu kalau bekas pelajar Al-Azhar ke, bekas pelajar Universiti Madinah ke, bekas pelajar Universiti Ummul Qura Mekah ke, paling lekeh pun tempat aku lah UM. Tak apa lagi. Memang UM pun, tapi bukan UM bangsa, UM Singapura. Nak suruh tafsir semula Quran. Mujurlah wiraku, muftiku. Kalau kenyataan dia tak layak untuk mentafsir Al-Quran sebab dia bukan berlatar belakangkan pengajian bahasa Arab, ulumul Quran, ya, dan bukan ahli dalam bidang pentafsiran Al-Quran. Baru disebut Tok Mufti aku lah. Sebelum ni buruh saja. Lah ni baru betul. Tapi dia cakap gak, dia kata, saya hairan macam mana Tun boleh terpengaruh dengan Kasim Baba ni. Dia baru nak hairan, kita dah raihan dah. Dia baru nak hairan. Pelik sungguh mufti aku ni. Ya, kena bagi banyak sok khabar dia. Ya, tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nak tafsir semula Quran. Nak tolak pula. Ya, dia ikut siapa tu? Ni saya cerita sikit. Ya. Macam mana si Kasim Baba ni boleh jadi macam ni? Pasal dia terpengaruh dengan Dr. Rashad Al-Khalifah. Dr. Rashad Al-Khalifah ni seorang berbangsa Arab Mesir. Dia seorang doktor, seorang pemikir. Macam dia jugalah pemikir. Ya, memang dia orang ni ahli pemikir. Memang dia orang ni pandai. Itu sebab jadi doktor. Ya. Tapi mereka bukan cerdik. Macam ulama. Kena faham. Ya, itu sebab dia memikir guna akal. Pemikiran memang dalam Islam ada dipanggil tasawur Islam. Tetapi tasawur Islam ini dia mesti berpijak kepada paksi, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sebabnya pemikir Islam ni dia mesti ada dua. Satu pemikiran akli, satu dalil daripada dalil nakli. Akli makna akal. Nakli dalil Quran dan Sunnah. Bagi orang yang semacam ni, mereka lebih banyak kepada dalil akal. Jadi dia terpengaruh dengan Dr. Rashad Khalifah. Dan Dr. Rashad Khalifah ini adalah salah satu daripada ratusan murid. Murid siapa? Profesor Dr. Goldziher. Siapa pula Ustaz Profesor Dr. Goldziher ni? Profesor Dr. Goldziher inilah pengasas kepada gerakan anti hadis ataupun disebut sebagai Inkarus Sunnah. Profesor Dr. Goldziher ini adalah seorang berkelahiran Yahudi Hungary. Dia telah mati pada tahun 1921. Pada 1873, dia telah diantar oleh pihak Zionis
untuk belajar, iaitu pengajian sunnah, jurusan sunnah atau pelajaran hadis. Hari ini orang sebut. Ya, dihantar oleh pihak Zionis. Yang tuan-tuan biasa dengar ni, Zionis. Zionis ni siapa tuan-tuan? Tuan-tuan tahu tak Zionis ni apa? Kita kadang sebut Zionis kita pun tak tahu. Zionis ni adalah gerakan nasionalis Yahudi. Dia NGO nasionalis, kebangsaan Yahudi. Macam kita lah hari ni ada kan NGO bukan kerajaan, ada NGO umum lah, ada NGO apa nama tak tahu apa kasa kan. Nampak? Dia telah menghantar Profesor Goldziher belajar jurusan sunnah di mana? University Al-Azhar Mesir. Selama 6 tahun daripada 1873 sehingga 1876. Belajar dalam bidang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada tahun 1876 dia pulang ke Budapest, Hungary. Balik kampung halaman dia selepas 6 tahun belajar as-sunnah. Dia balik dan dilantik menjadi setiausaha cawangan Zionis di Budapest, Hungary. Demo pun ada cawangan. Ingat tuan-tuan je ada cawangan. Setiausaha. Dan pada masa yang sama juga dijemput untuk menjadi pensyarah di Maktab Zionis di Budapest, Hungary. Selama 15 tahun dia mengajar dan melahirkan ratusan graduan dalam bidang jurusan mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dia Yahudi. Dia pergi belajar sunnah Nabi, belajar elok-elok, hafal semua hadis Nabi. Pulang dia balik ke Budapest, dia ajar cara-cara mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni perangai Yahudi tuan-tuan. Ya, zaman Zabur, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, diturunkan kepada Bani Israel. Mereka telah mendustakan kitab Zabur. Mereka telah membunuh para nabi. Zaman kitab Taurat juga begitu, zaman Nabi Musa alaihissalam didustakan. Nabi Musa, dia pelekeh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian masuk zaman kitab Injil yang diturunkan kepada Nasrani. Kristian hari ini diperbodohkan Nasrani. Sehingga kan hari ini orang Kristian ikut Bible. Bible ni kitab yang telah dipesongkan, diselewengkan oleh seorang lelaki Yahudi, rahib Yahudi, pendeta Yahudi yang bernama Paulus. Ketika Nabi Isa diangkat naik ke langit, dia datang di hadapan kaum Nasrani, dia mengatakan bahawa inilah kitab yang diturunkan, yang ditinggalkan oleh anak Tuhan. Bible. Itu ada Old Testament, New Testament. Itu sebab bila mereka nak letakkan kalimah Allah dalam Bible, bila kita nak halang, jangan sebut Allah tu orang Islam yang punya. Ini bengong jawapan. Jahil. Sana pun jahil, sini pun jahil. Kristian dah lah jahil, kita pun jahil juga. Yang salah jawapan yang kita bagi, yang pergi duk baca Yasin sampai ke Astana Hakiman tu nak buat apa? Kalimah Allah orang Melayu punya, makcik tak ada gigi duk pegang. Kalimah Allah orang Melayu punya. Orang Islam punya, jangan ganggu Tuhan kami. Amboi. Macam Allah tu duduk belakang rumah dia je. Siapa yang ajar kita Allah ni Tuhan orang Islam saja? Siapa ajar? Nabi tak ajar, Allah tak ajar. Allah jelas sebut, kita baca setiap hari. Tak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nampak? Kita baca setiap hari semayang. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Allah ni bukan Tuhan manusia je, bukan Tuhan orang Islam je, bukan Tuhan manusia je, bahkan seluruh alam. Kalau tanya matahari, siapa Tuhan matahari? Tuan-tuan nak jawab apa? Dulu sampai sekarang. Udah takut. Allah lah. Sebab Allah sebut dalam surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ni tiap kali kita baca. Orang nak bersunat pun baca, orang nak kahwin pun baca, orang meninggal pun baca, orang hidup pun dia baca juga. Kan? Tahlil pun kita baca. Qul huwallahu ahad.
Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah. Ya, qul huwallahu ahad. Dialah yakni Allah, Tuhan yang Maha Esa. Jadi tak ada Tuhan lah atas dunia ni. Tuhan tu Allah lah. Allah tu Tuhan lah. Kok mana pusing, itulah dia. Tuhan itulah Allah. Cara kita membala jawapan tu yang salah tu. Ya. Cara kita jadikan Islam ini, Allah ni seperti Allah ni Tuhan Melayu je. Tu yang dipanggil kefahaman Islam. Sentimen kebangsaan. Jangan. Islam ni tak boleh kita faham. Menerusi keturunan pun tak boleh. Bangsa pun tak boleh. Negara pun tak boleh. Ya. Melayu tak apa. Melayu Kelantan. Macam itulah rupanya Melayu Kelantan. Nah, ya, kedai bemu. Orang Kelantan. Ni Melayu Kelantan. Ya, nampak? Orang Melayu Perak macam ni pula. Melayu Johor macam ni pula. Ya, jangan membongak kata orang Johor nak. Tu. Ya, Negeri Sembilan macam tu. Tapi Islam tak boleh. Islam duduk Negeri Sembilan ke, Islam duduk Selangor ke, Islam duduk Kelantan ke, tetap Islam yang satu. Faham? Begitulah Allah. Kok bagaimana pun tetap Tuhan yang satu, Allah. Allah tu Tuhan, Tuhan tu Allah. Tiba-tiba kita duk sebut, kita buat kenyataan yang salah. Bila ustaz macam kita backing, dah dia kata ustaz menyokong. Kita tak sokong. Memang tak boleh kalimah Allah letak dalam Bible sebab satu syarat je. Tu yang Tok Guru Nek Aziz sebut, Tok Guru Haji Adi sebut. Tapi orang duk permainkan. Orang kata, oh, Tok Guru Nek Aziz setuju, Tok Guru Haji Adi setuju. Kan dia sebut syarat dengan syarat. Ya, dengan syarat maknanya, adakah Bible tu asli kalamullah? Kalau asli kalamullah iaitu Injil, memang kita tak boleh buat apa, tuan-tuan. Ya. Tapi sebab dia bukan asli lah, tak boleh. Faham? Sebab dia tak asli lah, tak boleh letak nama Allah kat situ. Macam orang Melayu juga, tak boleh letak nama Allah. Hai mambang kuning, mambang hijau, dot. Contoh letak nama Allah tu. Hai Siti Piramli, boleh? Tak boleh. Itu yang kisah. kisah apa nama? Bomo satu Malaysia dekat KL yang kita kata syirik, itu memang syirik lah. Allah. Nak sebut nama Allah kena pada tempatnya. Nak takbir ni kena sebut pada tempatnya. Jangan main sebut je. Dia ada disiplin, ada prinsip. Nampak? Dalam tandas boleh sebut nama Allah tak? Dalam tandas boleh tak boleh? Tak boleh. Nampak? Bukan Allah. Kita tak langgar syariat. Ni betul. La haula wala quwwata illa. Nampak? Siapa yang buat tu, orang Islam tak? Tak boleh juga walaupun letak nama Allah. Sebab tidak tepat pada hak nama Allah untuk disebut. Last sekali sampai White House dia. Jangan main-main. Peganjat aku. Aduh. Dia kena tampar pula aku ni kan malam ni. Dia nak menampar je tu. Allahu Akbar. Itu yang dikatakan syirik. Dia katakan khurafat. Walaupun letak nama Allah tidak pada tempat, tak boleh. Walaupun orang Islam sendiri, walaupun orang Melayu sendiri, tak boleh. Hari ni orang letak saluk kereta, nama Allah dekat kereta. Mana dalil yang kata boleh? Ni. Kat surau ni letak Allah, letak ayat Quran, mana dalil kata? Cari mana dalil. Tapi jangan turunkan pula. Besok saya datang, kalau dijemput lagi lah, datang, kosong, tak ada ayat Quran lah. Ustaz tu kata tak boleh. Boleh, tak ada masalah. Cuma saya nak tanya, ya, sebab apa boleh? Sebab ini memang tempat sesuai untuk kita letakkan kalamullah. Tapi cuba tuan-tuan bayangkan sebuah kereta kan, kepunyaan orang Melayu Islam. Allah, la ilaha illallah kat belakang, depan Allah Muhammad. Yang keluar tu pakai kain belah sampai nampak hujung buntut. Apa boleh ke saya nak tanya dua saat pada sekarang? Nampak? Ya, siapa yang hina kalimah Allah sebenarnya selama ni? Letak nama Allah tu. Orang kedai
Sampai dia lekat dekat mesin apa? Mesin duit, tapi membongak agak kata orang Johor, menipu juga berniaga. Tapi letak nama Allah tu. Ini benda-benda yang kita kena faham tuan-tuan. Ya, letak kat rumah Allah Muhammad, tapi dalam rumah tak semayang. Satu keluarga tak semayang. Anak perempuan bawa balik lelaki, duk berasmara bila mak balik kampung. Ya. Jadi jangan suka-suka hati. Allah ni, Islam ni, Nabi ni bukan hak kepunyaan kita. Kita yang kena ikut dia, bukan dia ikut kita. Sampai Malaysia ini cara Islam, sampai Arab ni cara Islam, sampai dah. Tu sebab Allah Taala bina Mekah tu, antara sebab Kaabah tu nak menunjukkan seluruh umat Islam di dunia ni satu. Perbuatan yang satu. Cuma bila ada perselisihan tu, yang angkat takbir, ada yang tak takbir, tak ada kunut, itu dipanggil khilaf, perselisihan. Tu yang Nabi sebut, perselisihan umatku suatu rahmat. Tapi hari ini perselisihan dijadikan sebagai pergaduhan. Tak baca kunut imam tu. Mufaraqah kita ya. Kacau daun tu. Orang semayang je Syiah tu, orang Syiah. Padahal angkat tu sunat. Tu orang Melayu. Saya selalu tegur. Ya. Ketika takbir tu mana yang penting? Tak? Ya, tangan tu kat sini tak apa tuan-tuan, mau nak buat tak apa. Mazhab Imam Syafi'i lengor rasa lengor, letak bawah siap. Panjang pula imam, 2 juzuk bantainya. Mentang-mentang baru belajar hafal Quran. Tak? Ya, lengor. Tak apa, tak ada masalah. Sebab ini bukan wajib, ini bukan rukun, ini sunnah. Tak jangan gitu. Tapi jangan mencapai orang udahlah, mat. Batal sembahyang. Jangan melambai orang, nampak orang rumah kita. Nanti sekejap, semayang ni, sabar. Tu batal semayang. Tak? Maknanya kena faham. Khilaf itu satu rahmat. Ya? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Inilah perkara yang kita nak perjelaskan, kita nak perbetulkan dalam permasalahan-permasalahan ini tuan-tuan. Ya, sebab yang menyebabkan berlakunya kezaliman dalam suatu pemerintahan, ya, ialah kerana tidak menghukumkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Hudud ni jadi masalah. Kalau orang Afrika faham, memang gelak besar orang Afrika. Dahlah bomo punya hai dia gelak. Ni pun dia gelak kalau dia mau faham. Mengaku negara Islam, mengaku apa Islam itu sebagai apa nama? Agama rasmi. Tapi hukum Islam tak dilaksanakan. Kelantan nak buat ni. Punya lama lah tuan-tuan nak minta. Ya, apa nama, persamaan semua adun di Kelantan tu hari ni barulah terbuka sikit. Kalau tidak dulu siap ada yang nak pergi saman, nak bawa ke mahkamah. Kalau Terengganu laksanakan hudud, saya sebagai peguam akan pergi ya, saman. Allah, orang laksana hudud dia saman. Ya. Patutnya bila hudud ni, bila hudud apa semua pasal Islam, patut semua kita setuju. Tak kira parti. Kalau ada orang Melayu dalam DAP tu pun wajib setuju. Ramai kan orang DAP. Ya, kalau ada orang Cina MCA yang Islam, MCA wajib setuju. Kalau ada orang Cina yang sokong MCA, tak kisahlah dia duduk dalam MCA tu, tapi bila sebut hudud wajib sokong. Kalau ada orang India Islam yang duduk dalam MIC, wajib sokong. Termasuklah parti-parti di Sabah yang berlambak-lambak tu, kalau ada orang Islam wajib sokong pelaksanaan hudud ni. Ya. Itulah sebab penanda kepada kezaliman, ya, yang berlaku di atas pemerintahan. Baik. Ya, itu baru pertama tuan-tuan. Ni yang kedua macam mana? Ya. Ya, kita ceramah sampai tengah malam, lepas tu kita tidur, subuh kita sambung balik. Boleh? Nak habis kan? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Ya, itu yang pertama, iaitu penyakit. Itu sebab memang sekarang sedang melanda. Semua negara Islam sedang melanda. Indonesia, ya, Brunei ya selamat sekarang.
Brunei ni macam MH370 kat lah, dia U-turn balik. Kan? Setelah dia move, tiba-tiba dia U-turn balik. Kan? Melaksanakan syarat. Dan saya dengar sahabat saya hantar mesej di Brunei, mereka sedang nak meletakkan satu hukum, iaitu hukuman wajib semua wanita tutup aurat. Mengikut firman Allah surah An-Nur ayat 31, iaitu melabuhkan kain tudungnya sehingga ke paras dada. Kalau pakai tudung, pakai singkat macam ni, tetap kena hukum di Brunei, kena denda dan sebagainya, tuan-tuan. Ini ya satu tindakan lagi yang nak dibuat di Brunei. Ini satu tindakan yang positif. Sepatut kita ni dah lama dah tuan-tuan buat perkara ni. Ya, kita dah lama patut buat. Ya tak? Ini bukan masalah hak asasi manusia, ini masalah agama. Kita dok marah orang Sweden yang menghukum 2 orang rakyat kita kerana merotan anak tak semayang. Yang kita tak rujuk kesalahan kita yang tak rotan anak semayang. Anak tak semayang. Kan? Yang kedua orang tu, ya, yang dikatakan rotan anak dia kerana tak semayang, akhirnya di Sweden memang tak boleh. Akhirnya dia didakwa, duk mahkamah. Oh, kita membising apa semua. Sedangkan kita sendiri kat Malaysia ni, anak tak semayang, kita biar. Ya, tak tanya pun, semayang dah belum. Kadang bukan tanya anak, tanya bapak, semayang dah belum? Belum. Ya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Ya, jadi insya-Allah lah mudah-mudahan sedikit perkongsian yang kita cuba nak bawakan. Ya, lagi 2 ni insya-Allah lah sekiranya ditakdirkan. Ya, ada kesempatan lain. Ya, untuk dijemput lagi, saya akan settlekan yang kedua-dua, iaitu ya, penyakit yang kedua, ulama asuk, ulama jahat, dan yang ketiga, orang yang jahil, tidak sedar dirinya jahil. Ya, jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, apapun yang berlaku dalam masalah terdekat ini, apapun kita kena kembali balik kepada aturan yang asas, iaitu aturan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermacam-macam spekulasi yang dibuat, soal apa nama, kehilangan kapal terbang dan apa yang berlaku pada hari ini, jerebunya, kekurangan airnya. Ya, ini sebagai sesuatu yang patut kita ambil, suatu perkara yang kita perlu renung, bahawa ada kesilapan yang kita buat. Ya, ada kesilapan yang telah kita lakukan. Maka semua kena kena kembali balik kepada perintah Allah. Ada? Ya. Bila kapal terbang hilang, semua digesa suruh solat. Saya bila dengar ketika khutbah tu, sebelum khutbah tu datang jawatan kuasa masjid kata, ustaz, lepas semayang nanti kita solat hajat ustaz, untuk ni perintah daripada sultan yang di Pertuan Agong. Masya-Allah, saya kata, kalaulah setiap kali agung suruh buat macam tu kan. Allah, mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan kita doa kuat sikit. Di TV keluar Jumaat, selepas solat Jumaat, yang di Pertuan Agong apa nama disebut selalu, menitahkan kepada seluruh masjid Jumaat lepas ni, semalam untuk menaikkan solat hajat kepada peristiwa MH370 tu, yang di Pertuan Agong yang suruh. Allahu Akbar. Hebat tak? Rasa hebat lah. Kita rasa, saya dengar masa tu, pemimpin utama negara suruh solat. Masya Allah. Tapi harap selepas ni, minta yang di Pertuan Agong lagi. Suruh semayang maghrib pula lepas ni. Saya menitahkan semua orang semayang maghrib. Orang Islam. Saya menitahkan semayang subuh. Saya menitahkan semayang isyak. Asar, maghrib. Dan jangan tak semayang, jangan semayang Jumaat saja, kan? Pesan. Wallahu a'lam. Ya, ada persoalan tuan-tuan sebelum kita tutup majlis dengan doa insya-Allah? Ada persoalan? 1 2 3 4 5 6. Okey tuan-tuan. Sebelum saya tutup majlis dengan doa insya-Allah, saya pun ingin memohon sedikit sumbangan daripada tuan-tuan untuk Ma'had Tahfiz. Saya yang kita tubuh hampir 6 tahun, ini masuk tahun yang ke-7. Yang mana saya ucapkan pertama, jazakallah khair kepada tuan-tuan yang pernah menyumbang. Dulu saya datang sini, saya letak tabung, rasa saya tak bawa tabung kosong ataupun tak bawa balik tabung masjid, tabung surau ni. Saya yakin saya bawa tabung saya. Memang ada duit dalamnya. Saya ucapkan terima kasih atas barakah tuan-tuan, sumbangan tuan-tuan, doa tuan-tuan. Kita alhamdulillah telah pun dapat tempat yang
yang lebih formal, yang lebih baik di Bangi. Jadi kita telah berhijrah pada tahun 2014 ni, 6 tahun masuk tahun yang ke-7. Kita sekarang ni berada di Bangi. Cuma adalah bila dapat bangunan ni, bangunan ni dulu kiblah, sekolah tahfiz kiblah. Lepas kiblah pindah ke Dengkil, saya ditawarkan oleh Tuan Tanah Kedaun, Tuan Tanah Kedaun tapak tu ditawar pada kita, suruh kita masuklah untuk ambil alih bangunan dan operasi di situ. Alhamdulillah. Cuma ada beberapa kerosakan yang berlaku dan kita sedang nak bina musalla, tempat solat. Sebab selama ni kiblah berkongsi dengan pihak kampung, orang kampung situ. Bukan kita tak nak, sebab aktiviti kita ketat, budak-budak punya program. Jadi takut terganggu dengan orang kampung sebab pengalaman kita di Ampang dulu. Jadi kita sedang nak buat musalla, mana-mana tuan-tuan yang ada kelebihan, ataupun ada apa-apa sajalah yang berkelebihan ke dividen ni, dengar ASB dah keluar apa semua kan. Tak bukanlah nak buat tu, buat tempat yang sesuai dengan dividen tu lah. Bolehlah tuan-tuan sumbang kepada kami untuk kita membaik pulih bangunan dan juga menyediakan musalla, yang mana tapaknya dah ada, tinggal nak bina saja insya-Allah. Jadi bolehlah tuan-tuan menyumbang, nanti saya letakkan tabung di belakang. Sekiranya yang nak menyumbang lebih pada itu, bolehlah telefon saya, dia boleh dapatkan flyers ni, dan ada segala maklumat di situ, boleh tuan-tuan dapatkan insya-Allah. Mudah-mudahan dapat tuan-tuan kita melahirkan lagi generasi yang akan memimpin, kalau tidak kita, memimpin anak cucu kita pada masa akan datang. Yang paling asasnya, paling pentingnya, mereka akan terus-menerus memperjuangkan agama Allah, menegakkan agama Allah yang benar insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, fahamilah apa yang kami pelajari pada hari ini. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari ilmu yang manfaat bagi kami. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari sebagai bukti kami di hari akhirat kelak. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallah wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum